Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Cikgu Syahril ya dari SMK St. Anthony. Hari ini saya akan membincangkan bersama kamu ya berkaitan dengan bab yang ketujuh, usaha ke arah kemerdekaan. Jadi tajuk kita ya dalam bab yang ketujuh ini saya membincangkan subtopik 7.3 iaitu sistem ahli. SK untuk pembelajaran kita hari ini adalah 11.1 iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Manakala SP pembelajaran kita 11.1.3 menjelaskan pembentukan sistem ahli. Jadi untuk tajuk ini ya, objektif pembelajaran kita ada 3 iaitu pertama, menjelaskan pembentukan sistem ahli. Yang kedua, menerangkan kepentingannya ke arah kemerdekaan. Dan yang ketiga, menilai kepentingan pemuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Jadi fokus ya kepada topik ini ada 4 ya. Pembentukan sistem ahli, senarai ahli, ciri-ciri sistem ahli dan kepentingan sistem ahli. Baik, kita lihat dahulu ya pengenalan sistem ahli ini iaitu dasar dekolonisasi British atau langkah berkerajaan sendiri kepada tanah Melayu. Jadi di sini Dato' On, ini tokoh yang penting ya, minta menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dan cadangan daripada Dato' On ini telah membawa kepada pembentukan sistem ahli. Okey, sekarang pelajar lihat ya, pembentukan sistem ahli ini ada 7. Jadi kita lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama kamu lihat di atas itu iaitu Sir Henry Gurney ya pada tahun 1951 umumkan senarai anggota sistem ahli. Kemudian yang kedua, sistem ahli ini melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga, beberapa anggota Majlis Perundangan Persekutuan bertanggungjawab terhadap jabatan. Yang keempat, sistem ahli memberi latihan kepada penduduk tempatan berkaitan pentadbiran negeri sebelum British beri kemerdekaan. Yang kelima, tempoh masa dilaksanakan sistem ahli ini daripada bulan April 1951 hinggalah Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya MPP pada Julai 1955. Jadi 3 portfolio ya dikekalkan di bawah pentadbiran British iaitu hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial dan perumahan dan kerja raya. Dan pada tahun 1954 telah berlaku rombakan dalam sistem ahli. Beberapa ya portfolio baru diwujudkan dan telah dipegang ataupun dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang menjadi anggota dalam MPP. Okey, baik. Jadi pelajar lihat di sini ya contoh soalan. Ini soalan struktur ya, ada 2 soalan. Jadi contohnya di sini saya letakkan mengapakah British melaksanakan sistem ahli di Tanah Melayu? Jadi jawapannya di sini ya. Poin dia adalah dasar dekolonisasi dan juga cadangan daripada Dato' On. Okey, kita lihat seterusnya soalan yang kedua. Saya letakkan sistem ahli itu di atas. Terangkan pembentukan sistem ahli 6 markah. Jadi pembentukan dibuat oleh Sir Henry Gurney. Apabila dia umumkan senarai ahli, sistem ini melatih penduduk tempatan. Kemudian dianggotai oleh Majlis Perundangan Persekutuan yang bertanggungjawab terhadap jabatan. Sistem ini beri latihan sebelum kemerdekaan diberikan.
dan juga tempoh masa dilaksanakan pada April 1951 hingga Jun 1955 sebelum pilihan raya diadakan. Baik, ini adalah senarai ahli. Okey, ada 8. Ya, kamu perlu lihat 3 lah. Ingat 3 yang mana kamu rasa kamu boleh ingat. Okey. Baik, seterusnya ini contoh soalan objektif. Jadi lihat di situ, mengapa sistem yang berikut diperkenalkan di tanah Melayu? Tahun 1951, sistem ahli diperkenalkan. Jadi di sini ya ada jawapan yang sebenar dan ada jawapan perangkap. Jadi jawapan sebenarnya adalah D, melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri. B itu melaksanakan pilihan raya umum, itu adalah perangkap. Baik, sekarang kita lihat ya. Ciri-ciri sistem ahli ada 5 semuanya. Iaitu yang pertama, ahli bertaraf menteri. Yang kedua, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan raja-raja. Yang ketiga, ahli mencadangkan undang-undang. Yang keempat, ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Dan yang kelima, sistem kabinet bayangan. Ini kamu kena ingatlah sebab soalan ini ya selalu akan ditanya dalam peperiksaan, dia popular ya. Baik, contoh soalan di sini saya letak ya. Tahun 1951, British mula melaksanakan sistem ahli di tanah Melayu. Terangkan ciri-ciri sistem ahli. Saya letakkan di situ 4 markah. Jadi kalau kamu lihat di situ ya, saya letakkan di bawah itu menteri, 2 pesuruhjaya dan kabinet. Jadi menteri itu merujuk kepada ahli bertaraf menteri. Pesuruhjaya yang pertama, Pesuruhjaya Tinggi ya, melantik dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Pesuruhjaya yang kedua, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya dan kabinet itu merupakan satu kabinet bayangan. Baik, seterusnya kita lihat kepentingan sistem ahli ini. Ada 4. Ya, saya tak akan baca panjang lah. Pelajar lihat di sini. Yang penting, asas melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri. Kemudian yang kedua, pendedahan kepada penduduk untuk belajar mentadbir. Yang ketiga, proses memupuk perpaduan kaum. Dan yang terakhir, menentukan kemerdekaan yang diperoleh. Mendapat sokongan seluruh penduduk. Jadi kena ingat 4 ya. Asas, melatih, pendedahan, memupuk perpaduan dan menentukan kemerdekaan. Okey, baik ya. Sekarang pelajar lihat ya, ini contoh soalan ya berkaitan dengan kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Jadi saya letakkan soalan di situ, jelaskan ya kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan, 4 markah. Jadi ini boleh jadi soalan struktur ataupun dia boleh jadi soalan bentuk esei. Jadi kamu lihat dia tadi ya, kepentingan saya beritahu tadi ada 4. Jadi kamu lihat dalam saya punya jawapan ini ya, melatih penduduk tempatan, kemudian proses memupuk perpaduan, menentukan kemerdekaan dan yang terakhir memberikan pendedahan kepada penduduk untuk mentadbir negara. Jadi kamu kena ingatlah 4 itu ya. Jadi soalan ini popular ya, kepentingan, ciri, ya, tokoh, itu semua kamu kena ingat. Baik, seterusnya soalan bentuk kebat. Ya, kemahiran berfikir aras tinggi. Sebagai seorang rakyat Malaysia, cadangkan langkah yang boleh dilakukan bagi menggalakkan kerjasama antara kaum. 4 markah. Jadi ini sebenarnya boleh lebih daripada 4.
markah. Ini sebagai contoh. Jadi saya letakkan contoh di sini. Menyambut hari perayaan pelbagai kaum, itu fakta. Huraiannya boleh mengeratkan hubungan antara masyarakat. Contohnya, rumah terbuka Aidilfitri. Selain itu, menganjurkan aktiviti sukan rakyat. Ini fakta yang kedua. Uraiannya, sukan merupakan alat perpaduan yang boleh merapatkan hubungan antara kaum. Dan contoh saya letak di situ, sukan rakyat. Okey ya. Jadi saya harap pelajar ya, saya nak simpulkan tentang tajuk kita hari ini, iaitu berkaitan dengan sistem ahli ini, pelajar perlu ya ingat 4 perkara berkaitan dengan latar belakang sistem ahli itu. Kedua, pembentukan sistem ahli. Ketiga, ciri-ciri sistem ahli. Dan yang keempat, kepentingan sistem ahli. Okey, terima kasih pelajar ya. Selamat mendengar. Terima kasih.